Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yali di Serang FM. Jauh di mata, dekat di hati. Hai 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 hai. Apa khabar? Apa cerita? Apa belaka? Doa dan harapan Yali agar semua akak sihat walafiat. Sekarang ni jangan ditanya Yali pukul 5 petang dah kita ni. Masih lagi 16 Januari 2021 bersama dengan 3 Jamadil Akhir 1442. Sebelum Ayali berkongsi info dan maklumat dengan adik kakak di channel YouTube Ayali ni, Ayali nak ajak adik kakak mengucapkan kalimah yang Ayali dengar ada ustaz duk mengajar di masjid. Dia kata ringan sebutan tapi berat timbangannya di akhirat nanti. Jom bersama Ayali. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi itulah kalimah. Tapi orang ngajar kata gitulah. Dan untuk perkongsian petang ni comel cuaca di tempat Ayali ni. Dan bunyi kata Kelantan pun dah bebas banjir alhamdulillah. Cuma COVID-19 saja masih lagi berleluasa, masih lagi menular di seluruh dunia Malaysia dan Kelantan. Jadi insya-Allah lah adik kakak kita pakat putuskan penularan COVID-19. Jadi kembali kepada perkongsian dan info serta maklumat Ayali untuk adik kakak belakang mengenai SOP PKP. Khas petang ni Ayali nak sampaikan info dan maklumat kepada adik kakak. SOP PKP, kawasan PKP, kawasan yang dikategorikan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi itulah PKP adik kakak dia. Jadi aktiviti-aktivitinya sudah diberi garis panduan oleh pihak berkuasa. Ada SOP-nya tertentu, gapo boleh buat, tahap mana boleh buat. Jadi kalau kita tak tahu, jadi kita akan melanggar SOP dan kita boleh dikenakan kompaun RM1,000. Jadi berhati-hatilah dia dan dengarlah apa yang Ayali ingin kongsi bersama adik kakak. Yang pertamanya sekali, apabila kawasan itu diberi kategori PKP, maka yang pertama sekali kereta hanya berdua sahaja. Dua orang seputih kereta sahaja boleh bergerak. Dan kalau ada nak bawa orang pesakit atas kereta tu, hanya 3 sahaja. Seorang yang sakit, 2 peneman. Jadi adik kakak cek-cek lah kalau nak naik kereta, nak keluar rumah, pastikan berdua sahaja untuk mencari barang keperluan. Dan kalau nak bawa pesakit ke hospital, bertiga. Adik kakak dia. Dan SOP untuk calon-calon peperiksaan ni, murid-murid sekolah ni hanya boleh bergerak iaitu kembali ke asrama ataupun ke sekolah nanti apabila 20 Januari 2021 adalah murid-murid yang menduduki peperiksaan sahaja. Jadi mereka ni boleh pergi ke sekolah walaupun PKP masih lagi dikuat kuasa. Jadi anak-anak sekolah tu boleh bergerak dan abah mak dia boleh pergi hantar. Cuma atas kereta tu tidak boleh ramai. Dan seterusnya untuk ke masjid. Untuk ke masjid hanya AJK sahaja yang dibenarkan untuk menunaikan solat 5 waktu. Manakala untuk solat Jumaat bergantung kepada Majlis Agama Negeri masing-masing yang mengeluarkan arahan berasingan. Jadi pandai-pandai negeri lah dia. Ada 50, ada 30, ada 15 tu. Bergantung kepada negeri masing-masing yang diberi kuasa untuk menentukan jumlah bilangan jemaah untuk berjumaat. Untuk sembahyang Jumaat lah tu. Dan seterusnya, sekiranya ada kecemasan seperti kematian keluarga, kematian di kawasan PKP, boleh bergerak ataupun melawat dengan syarat mengambil surat daripada
pihak berkuasa iaitu Balai Polis lah ni buat report dulu sebab apa perjalanan ni dan sertakan bukti, insya-Allah akan dibenarkan untuk bergerak. Jadi kawan-kawan aku melawat orang mati hanya keluarga sahaja. Kalau sahabat tu melawat selepas pada PKP lah dia. Bila PKPB insya-Allah lah kita boleh melawat. Dan seterusnya pusat asuhan kanak-kanak dibuka kerana untuk memudahkan barisan hadapan meninggal anak dan pergi bertugas. Jadi kerana dia kata kalau baby dia ada di rumah lagi jadi doktor, jadi misi, jadi askar, jadi polis mana dia. Dan seterusnya aktiviti-aktiviti yang dibenarkan sepanjang PKP, kawasan PKP ni iaitu perkhidmatan perlu, dipanggil perkhidmatan perlu, iaitu penghilangan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan, pengedaran, perladangan dan komoditi. Jadinya ini bidang-bidang yang dibenarkan untuk menjalani perkhidmatan dia, untuk berjalan terus perkhidmatannya. Dan adalah syarat-syarat dia yang tertentu yang telah digaris panduankan untuk bergerak dan bekerja. Dan sedikit lagi tambahan mengenai SOP PKPP ni, pergerakan hanya dibenarkan dalam radius 10 km daripada rumah ataupun tempat tinggal. 10 km sahaja. Kalau lebih jumpa boleh. Kalau tak pandai jawab, kena. Dan kakak, jadi untuk menghantar anak apabila 20 Januari 2021 nanti ke asrama, contohnya sekolah berasrama penuh yang berada jauh daripada rumah, luar radius 10 km, maka hendaklah mengambil surat daripada KPM dan diminta kebenaran dibuat report di balai-balai polis untuk melakukan pergerakan menghantar anak ke asrama yang terbabit. Kan adik kakak. Dan waktu-waktu operasi bagi beberapa jenis-jenis pekerjaan dan perniagaan, kedai runcit jam 8 pagi sehingga 8 malam. Pasar tani jam 7 pagi sehingga 2 petang. Pasar borong 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Dan 11 pagi sehingga 4 petang. Manakala hospital mengikut lesen operasi. Hospital ataupun klinik-klinik masih lagi dibenarkan untuk beroperasi seperti lesen yang tertera di lesen dia lah. Dan stesen minyak dibenarkan dibuka jam 6 pagi sehingga 10 malam. Manakala di lebuh raya, orang lalu tidak berhenti-henti tu, tidak putus-putus, dibenarkan 24 jam lagi. Dan klinik-klinik haiwan, makanan-makanan haiwan dibenarkan dibuka jam 6 pagi sehingga 8 malam sahaja. Dan kedai-kedai farmasi juga dibenarkan beroperasi jam 6 pagi sehingga 8 malam sahaja. Dan kedai-kedai makan tidak dibenarkan berada di kedai makan untuk makan dan minum di kedai. Hanya boleh bawa pulang, pandu laju dan COD. Jadi itulah dia adik-adik dia musim-musim PKP ni. Dan sedikit mengenai aktiviti sukan dan riadah, tidak dibenarkan. Hanya sedikit sahaja kelonggaran yang dibenarkan, iaitu jogging. Jogging pun tidak lebih daripada 2 orang berdampingan. Jadinya kalau ada 10 orang kena ambil jarak. Kena ambil jarak. Selepas pada 200-300 meter baru ada 2 orang. 200-300 meter baru ada 2 orang. Jadi tidak boleh berkumpul beramai-ramai. Itu pun dalam kawasan kejiranan sahaja. Kalau daerah kampung, ada kampung dia. Kalau di tempat
perumahan, tempat perumahan dia tidak boleh di taman, tidak dibenarkan di taman-taman. Dan kaki-kaki bersikan, kaki-kaki bersikan dibenarkan juga untuk berkayuh, tetapi secara individu sahaja, itu pun dalam lingkungan radius 10 km sahaja. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian Ayali untuk petang ini mengenai aktiviti-aktiviti dalam kawasan PKP. InsyaAllah lah kita berusaha dan kita berdoa agar PKP ini cepat-cepat berubah menjadi PKPB dan seterusnya berubah menjadi PKPP, dan insyaAllah kita memutuskan rantaian COVID-19 yang hebat melanda buat masa sekarang ini. Jom kita hentikan penularan COVID-19 dengan mengikuti SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Setakat itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.